Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada pertemuan kita pada hari ini. Dan insya-Allah saya akan teruskan pada topik yang ke-8 pada pertemuan kita minggu yang ke-11 ini, iaitu perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Jadi kalau kita perhatikan tajuk ini, dia nak cerita bahawa etika dan peradaban ni sebenarnya dia merupakan pendukung kepada tanggungjawab sosial di Malaysia. So dalam tajuk ni nanti kita akan tengok tentang definisi tanggungjawab sosial itu sendiri dan apakah peranan etika dan peradaban dalam menjayakan tanggungjawab sosial di Malaysia ini. Baik. So, kita akan tengok sedikit sinopsis bila kita belajar dalam bab ni nanti, kita akan menyentuh tentang apa itu takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Yang mana kedua-dua perkara ini dia merupakan realiti sosial sejagat. So maknanya dalam kehidupan kita seharian, kita tidak boleh lari daripada dua perkara ini. Baik, so kalau kita tengok secara ringkas terlebih dahulu saya akan bahaskan yang mana takrifan autoriti ini dia ditentukan oleh pemerintah, yang mana dia ada aturan bertulis, okey, ditentukan oleh siapa? Oleh pemerintah. Itu takrifan autoriti. Sebagai contoh ada istiadat yang mana dia ada protokol yang perlu dipatuhi yang mana kita kena ikut dan sebagainya lah. Okey, jadi contoh yang paling mudah kalau kita tengok bila kita nak bertemu dengan sultan ataupun raja, okey, dia ada peraturan-peraturan, ya, tidak boleh sembrono kita nak pergi dan sebagainya. Sama juga kalau kita nak berurusan dengan peguam ataupun dengan pihak polis dan sebagainya, dia ada satu peraturan bertulis yang perlu kita ikut dan patuhi. Dan kalau dia melibatkan negara-negara negara Malaysia dengan negara lain sebagai contoh, so dia punya formality dia akan lebih ketat lah. Okey, sebagai contoh bila kita nak pergi ke negara lain, kita perlu melalui proses visa, kita perlu pasport dan sebagainya. So dia punya proses formality dia lebih ketat. Okey, dan inilah apa yang akan kita sentuh nanti, yang mana takrifan autoriti ini dia bersifat lebih tinggi dan formal lah. Okey, dan juga perkara ni dia memberi kepada kita tentang kesedaran nasional, iaitu tanggungjawab kita sebagai rakyat, yang mana kita perlu mematuhi agar dengan kepatuhan yang kita lakukan itu, maka dia akan mewujudkan keadilan dan keharmonian. Baiklah, manakala dalam kehidupan kita seharian, realiti sosial kita pada hari ini, dia ada satu lagi takrifan, iaitu takrifan harian. Yang mana takrifan harian ni siapa yang menentukannya? Yang menentukannya adalah individu, keluarga dan juga komuniti. Maknanya tidak ada satu peraturan bertulis, tetapi dia merupakan satu perilaku kehidupan seharian ataupun adat resam lah. Sebagai contoh, bagi anak-anak muda bila bertemu dengan orang tua, dia telah terbiasa dengan panggilan pakcik, makcik dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, bila kita berlalu ataupun melintasi orang yang lebih tua, kita akan tunduk terlebih dahulu dan sebagainya. Itu adalah adat resam. Okey, yang mana dia ditentukan oleh individu, keluarga dan juga masyarakat ataupun komuniti di sekeliling kita. So, kalau kita perhatikan perkara ni dia berbeza-beza dalam setiap komuniti sebenarnya. Jadi kalau kita duduk dalam komuniti Cina, kalau kita dibesarkan dalam keluarga Cina sebagai contoh, dia berbeza takrifan harian tersebut, ya. Tapi seperti mana yang kita sedia maklum, dia tidak ada satu peraturan bertulis dalam perkara ini. Dan dia tidak ada satu peraturan formal, okey, dan dia dijalani dalam kehidupan seharian. Okey, yang mana kita sentiasa bertemu, sentiasa
sentiasa melaluinya, sentiasa mempraktikkannya. Okey, baik. So, dalam takrifan harian ini juga, dia mewujudkan satu adab ataupun etika, yang mana adab dan etika ini melahirkan satu tanggungjawab sosial, okey, iaitu hormat menghormati, merasa empati kepada orang lain, okey, dan uh, tanggungjawab sosial yang hadir ni dia dalam bentuk adab, nilai hormat menghormati, yang mana hasil didikan ini diperolehi daripada takrifan harian tadi. Okey, yang mana dibentuk oleh keluarga masing-masing. Okey, dan cara kita nak menghormati orang lain. Okey, dan dia juga dijadikan sebagai panduan lah setiap perilaku individu tersebut. Sebab tu apabila sesebuah keluarga tersebut dia mempunyai pendidikan yang baik, maka dia akan menghasilkan takrifan harian yang baik kepada anak-anak dia, keluarga dia. Tetapi sebaliknya akan berlaku sekiranya tahap pendidikan, kesedaran beragama sebagai contoh, tidak diambil kira, tidak diambil berat, maka takrifan harian itu kemungkinan besar dia akan menghilangkan sifat hormat menghormati ataupun adab itu sendiri. Baiklah, dan kesan daripada tanggungjawab sosial tadi sebentar tadi pelajar-pelajar sekalian, dia akan menghasilkan keadilan dan juga keharmonian dalam masyarakat kita ini. Baik, saya harap jelas sinopsis apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, dan kita akan teruskan pada perbincangan berikutnya. So, apa objektif kita? Apa yang kita nak capai dalam topik yang 8 ni, topik ke-8 ini adalah kita nak memahami peranan etika dan peradaban. Okey, apa peranan etika dan peradaban ni sebenarnya? Kenapa kita mesti beretika? Kenapa kita mesti beradab? Okey, dan apa peranan dia? Kan? So, peranan dia dalam mendukung tanggungjawab sosial. So, maknanya ini objektif kita nak capai. So, setelah kita belajar ni nanti, kita akan maklum bahawa etika ni penting. Sebab apa? Dia dapat mendukung tanggungjawab sosial yang hari ini. Okay, social responsibility. Okay, jadi hari ini kalau kita perhatikan banyak program CSR kan. So, yang tanggungjawab sosial, sama ada korporat dan sebagainya, banyak dilakukan. Okey, bantu-membantu. Okey, maknanya kita sentiasa menghargailah orang lain dan sebagainya, supaya dia dapat menjamin keharmonian dan keadilan. Baiklah pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, hasil pembelajaran pada topik 8 ini tadi objektif. Okey, setelah kita belajar apa hasil dia, kita dapat menjelaskan apa itu takrifan autoriti dan apa itu takrifan harian. Tadi kita dah sentuh kan, apa itu takrifan autoriti, apa itu takrifan harian. Alhamdulillah. Baik, yang kedua, walau bagaimanapun penjelasan tu akan lebih detail selepas ini. Kita akan tengok slide yang berikutnya insya-Allah. Baik, yang kedua, kita dapat menghuraikan apa peranan etika dan peradaban ini dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga, mempamerkan minat kesukarelawanan ataupun kesukarelawan dalam mencapai keharmonian masyarakat. So hari ini kadang-kadang bila adanya budaya selfish, penting diri sendiri, ataupun ketidakpedulianism, kan, ketidakpedulianism, kan. So ada sikap-sikap begini, biarlah dia orang yang kena, bukan aku yang kena, kan. So buat apa aku nak ambil pot benda-benda ni kan. So aku duduk dengan dunia aku lah, kan. Aku duduk dengan dunia aku dapat main PUBG, Mobile Legends. So yang lain-lain ni abaikan lah, tak perlulah nak bermasyarakat ke, nak berjiran dan sebagainya ke, itu semua nothing lah, kan. So kita tak nak melahirkan pelajar kita begitu. Okay, kita nak melahirkan mahasiswa yang mana dia ada sifat empati dia. Dia ada sifat-sifat positif dia, yang mana kita akan sentuh selepas ni insya-Allah. Baik. So apa kandungan kita punya pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu kita akan belajar tentang apa itu takrifan autoriti dan takrifan harian, dan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Yang ketiga, kita akan tengok kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Yang keempat, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Dan yang kelima, kesukarelaan. Okey. Baik, kita akan teruskan insya-Allah
insya-Allah kita punya perbincangan. Baik, apa itu takrifan harian dan autoriti? So kalau kita perhatikan konsep realiti sosial pada hari ini, kalau kita tengok melalui pengalaman hidup sebenarnya. Okey, pengalaman hidup. Ada yang dilalui, ada yang diterima. Okey. So kalaulah dia berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, contohnya dia berada dalam kumpulan Melayu. So dia melalui pengalaman hidup dia dalam kumpulan Melayu. Okey. Dan ada juga pengalaman hidup yang diterima. Diterima ni bagaimana sekiranya dia berada dalam strata. Strata ni apa? Strata ni maksudnya lapisan masyarakat. So dia berada dalam lapisan yang mana? Okey, remaja, dewasa, orang tua, okey, pekerja kerajaan, pekerja government, pekerja swasta sebagai contoh. Okey. So kalau kita perhatikan semua pengalaman-pengalaman ini bila dia berada dalam kumpulan ataupun strata ataupun lapisan, okey, so ada yang dia terima ini berdasarkan kepada apa? Kepentingan peribadi dan juga ada juga norma hidup sejagat. Baik. So kadang-kadang bila kita duduk dalam kumpulan tertentu, kita dapat pengalaman itu melalui kepentingan peribadi kita. Okey, kita perlukan sesuatu, kita terpaksa melalui pengalaman itu. Kan disebabkan untuk keperluan peribadi kita. Okey, dan bila kita duduk dalam peringkat strata ni, memang itulah proses yang perlu dilalui. Okey, bila dia berada dalam lapisan-lapisan tertentu. Baik, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, inilah konsep realiti sosial kita pada hari ini ya. Baik, kamu sebagai pelajar, kan, kamu berada dalam strata pelajar, kan, kamu kena melalui proses membuat tugasan assignment sebagai contoh. Okey, itu adalah perkara yang wajib dilalui bagi memenuhi keperluan kamu sama ada ijazah ataupun diploma. Okey, jadi kamu tak bolehlah nak menolak perkara tersebut sebab kamu punya kedudukan itu memang telah menjadi norma bahawa inilah proses yang perlu kamu lalui dan hadap. Okey, jadi sekiranya kamu faham tuntutan itu, maka kamu akan melaluinya dalam keadaan hati yang bersedia. Bukanlah dalam keadaan hati yang stres dan sebagainya. Ya. Baik. So, kita tengok takrifan autoriti dan takrifan harian ini apa sebenarnya. Baik. Kalau kita perhatikan takrifan autoriti realiti sosial merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan, minta maaf tu ada salah ejaan typo, yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusikan dan diperakui bersama. Okey, contohnya kita dah belajar pada pertemuan yang lepas tentang perlembagaan Malaysia. Kan? Baik, so dalam perlembagaan Malaysia ini dia adalah satu perkara yang telah ditulis dan mesti diikuti. Dan takrifan autoriti ini dilahir berdasarkan apa? Dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Jadi kita ada jawatan kuasa ataupun eksekutif, kita ada legislatif, kita ada kehakiman. So semua ini diorang inilah yang membuat takrifan autoriti ini. Okey. Diorang inilah mewujudkan perundangan, protokol dan sebagainya. Baik. Jadi itulah dimaksudkan dengan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Manakala kalau kita tengok takrifan harian ini, takrifan harian seperti mana yang kita lihat pada awal perbincangan tadi, yang mana dia satu perkara yang diterima bersama. Okey, dipersetujui bersama. Okey, dia tidak terikat dengan undang-undang formal, tetapi dia lebih memaparkan dalam perbezaan itu mereka didorong dan memiliki norma yang dikongsi bersama. Okey, macam saya kata tadi, duduk dalam kelompok Melayu, duduk dalam kumpulan Melayu. So, norma bagi kehidupan Melayu itu pakaiannya adalah pakaian yang tidak menjolok mata, pakaiannya pakaian yang sopan, cakapnya tidak bersifat kasar, mencarut dan sebagainya. Itulah norma Melayu yang mana norma Melayu sebagai contoh lagi yang lain, makan minum dan sebagainya, dia ada dia punya
norma yang dikongsi bersama. Ya, kalau China berbeza juga, India pun berbeza juga, dan kita kena fahamlah situasi itu bagi menjamin keharmonian dan keadilan dalam masyarakat. Baik. So, ini contoh takrifan autoriti ataupun yang saya katakan tadi, takrifan autoriti, Perlembagaan Persekutuan dan sebagainya. Perdana Menteri Malaysia, mereka ni lah orang-orang yang mempunyai kuasa dalam mewujudkan takrifan autoriti tersebut. Okey, sehinggalah kita jumpa ataupun temui pada hari ini. Baik. So, kalau kita tengok takrifan autoriti, kalau antarabangsa sebagai contoh, kita punya formality, macam yalah perlawanan bola sepak ke apa ke, dan inilah contoh-contoh yang mungkin saya boleh bawakan kepada para pelajar sekalian. Baik, macam ada poster Happy Dipa Raya tu kan. So dalam bab ni saya nak sentuh sikit dari segi ataupun aspek hukum lah. Sebenarnya kalau kongsi-kongsi raya ni secara peribadi kita perlu elakkan lah. Disebabkan boleh ataupun kemungkinan untuk berlakunya percampuran ritual itu. Kita meraihkan raya ini atas dasar kemenangan kita berhadapan dengan Ramadan. Tapi Deepawali itu dia meraihkan bagi kepercayaan India lah. Jadi bila kita nak satukan dua perkara yang orang kata bersifat agama itu, tidak bolehlah sama sekali kan. Kita perlu elakkan perkara tersebut lah. Baik. Tetapi tidak salah untuk kita menyebut selamat tahun baru Cina kan. Sekiranya dia jiran kita dan sebagainya, itu atas dasar kita hidup masyarakat majmuk kan. Tetapi kalau kita nak mengiktiraf perkongsian raya dan sebagainya itu, maka dia adalah satu perkara yang perlu kita elakkan, keluar daripada khilaf. Baik. Jadi dalam bab ni kita kena berhati-hatilah. Walau bagaimanapun saya lebih menganggap ia sebagai satu kepentingan ataupun kesucian agama Islam itu sendirilah. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, walau bagaimanapun kita hormatilah kan, lakum dinukum waliyadin. Janganlah kita pula bila saya sebut begini, para pelajar sekalian pun mengutuk, menghina, mencerca agama lain dan sebagainya. Kita kena ingat, once kita cerca agama lain pun akan mencerca agama kita. So biarlah mereka dengan kepercayaan mereka tersendiri, dan kita bawalah akhlak dalam bertujuan untuk mengajak orang lain mencontohi kita ataupun mendekati agama kita. Baik. So takrifan autoriti, kita masih lagi dalam perbahasan takrifan autoriti dan takrifan harian itu. Baik. So street wedding sebagai contoh, rumah terbuka. Ini semua dia ada dalam perbahasan-perbahasan yang akan kita bincangkan nanti, insya-Allah. Baik. So ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan. Antaranya, bagaimanakah kamu akan menggolongkan kes di bawah sebagai takrifan harian atau autoriti? Contohnya, bendera Malaysia jalur gemilang diterbalikkan, kan? So bagaimana kita nak orang kata bahaskan perkara ini dari sudut takrifan autoriti dan juga takrifan harian itu. Jadi penting untuk kita fahami bagaimana kita nak mengkategorikan perkara ini. Melanggar lampu isyarat berwarna merah, kan? So bagaimana kita nak golongkan takrifan harian atau autoriti dalam perkara-perkara yang berada dalam perbincangan kita pada hari ini. Street wedding. Seorang Muslim tidak membeli di kedai tiada sijil halal JAKIM. So bagaimana kamu nak identify perkara ini? Seperti mana saya identify Happy Depa Raya tadi. Kan, saya dah bawakan contoh di situ. So kamu cuba identify setiap satu ini, dan bagaimana
pelaksanaannya, bagaimana langkah pencegahannya sebagai contoh. Okey, jadi di situlah pentingnya untuk saya menilai kefahaman kamu dalam perbahasan takrifan harian ataupun autoriti dalam perbincangan kita pada hari ini. Baik. So, kalau kita tengok, kita akan masuk pada perbincangan berikutnya, iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Baik. So, kalau kita tengok, dalam negara kita ni terdapat pelbagai etnik dan agama. Dan istilah etika, moral, akhlak ni diguna pakai untuk bertujuan memaparkan tanggungjawab seorang anggota masyarakat lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka. Okey, jadi istilah-istilah ni sebenarnya kalau kita perhatikan setiap masyarakat ini yang lahir dalam kelompok yang berbeza, strata yang berbeza, okey, mereka sekiranya memperolehi maksud etika, moral, akhlak itu dari sudut takrifan harian, maka dia akan berlaku perbezaan lah. Okey, sebab apa? Takrifan harian ni ditentukan oleh individu. Kan? Tetapi sekiranya dalam masyarakat kita ini mendapat kefahaman istilah etika, moral, akhlak ni daripada takrifan autoriti, macam mana kita pada hari ini, kamu belajar dalam suasana yang official ataupun rasmi di sekolah-sekolah, maka semua memberi takrifan yang samalah. Okey. Jadi dalam bab ni kita ada satu kelebihan apabila semua para pelajar, semua pelajar universiti khususnya, dia orang perlu mengambil subjek ni. Jadi bila ada subjek ini, maka dia akan didedahkan dengan maksud yang sama. Kan? Pemahaman etika, moral, akhlak ni dia orang akan mendapat faham dengan cara yang sama. So di situ alhamdulillah kita boleh menunjukkan kesepaduan. Kan, apa itu etik, apa itu moral, apa itu adab, apa itu akhlak dan sebagainya. Jadi sama ada dia daripada kelompok Cina ke, Iban ke, apa ke, dia orang tetap dapat memahami konsep etika dan peradaban itu dalam satu ruang yang sama dan bentuk yang sama. Ya. Dan kalau kita tengok, seringkali tanggungjawab sosial berteraskan nilai adalah bersumberkan agama, budaya atau falsafah kehidupan yang menjadi pegangan mereka. Misalnya saya katakan tadi, kalau dia menggunakan takrifan harian, maka kalau dia, keluarga dia mempunyai seorang ataupun ahli keluarga yang mempunyai pegangan agama yang kuat, maka dia akan mengamalkan etika dan moral berdasarkan kefahaman ataupun pegangan agama keluarga dia. Kan? Kalau budaya, falsafah, beradab dan sebagainya, macam saya katakan tadi, kalau family dia family yang bagus, berpendidikan dan sebagainya, takrifan harian tadi akan membantu dalam membentuk etika, moral dan akhlak kepada para pelajar tadi. Baiklah. Jadi, kalau kita perhatikan pada hari ini, penghayatan etika dan peradaban ini dalam mendukung tanggungjawab sosial sebenarnya kalau dari sudut orang kata apa, takrifan autoriti ni telah berjalan dan alhamdulillah berjaya. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab keadaan masyarakat pada hari ini sudah tidak lagi berlaku tension ataupun ketegangan. Okey, sekarang ni kalau berlaku ketegangan pun dia disebut sebagai ketegangan yang stabil, stable tension. Disebabkan apa? Dia orang masih memahami etika, moral dan akhlak ini ataupun peradaban ini dengan baik. Cuma kadang-kadang isu hati dan perasaan, okey, emosi sebagai contoh, yang mungkin menyebabkan dia orang mungkin terlepas ataupun terbabas. Jadi akhirnya dia akan kembali semula lah, di samping ada penguatkuasaan dan sebagainya. Baik. So kalau kita tengok apa itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial ni apa dia? Dia adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu, okey, terhadap pandangan hidup, dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Okey. Dia adalah apa? Satu kemampuan refleksi seseorang. So dia adalah refleks. Bila dia tengok satu perkara, automatically dia akan
terasa. Okey, contohnya gelandangan, contohnya anak yatim, contohnya peristiwa kebakaran, contohnya peristiwa banjir dan sebagainya. Dia reflect, ya Allah, kesiannya. Mana datang reflect ni? Dia datang daripada didikan, daripada takrifan harian ataupun takrifan harian ataupun takrifan authority, ya. Jadi dia datang daripada situ. Kalaulah takrifan harian ataupun takrifan authority ini dia tidak lalui, maka automatically refleks itu mungkin berbeza-beza lah. Tapi mustahil lah. Sebab apa? Dia mesti melalui lah sebab dia berada dalam kelompok ataupun strata. Kan? Setiap daripada kita ni dia akan berada dalam kelompok dan strata. Jadi refleksi itulah yang akan dipegang. Okey, sama ada dia nak berada dalam keadilan, kebaikan, ihsan ataupun sebaliknya. Baik, individu yang menghayati dan mendarah daging kebertanggungjawapan sosial dalam diri dia ni, dia akan sentiasa apa? Kalau dia mendarah daging dalam jiwa hati dia tentang tanggungjawab sosial ini, maka dia akan sentiasa memerhati. Dia akan sentiasa memikirkan bagaimanalah cara nak selesaikan masalah ni. Bagaimanalah aku boleh bantu pelajar ni? Bagaimanalah aku boleh bantu hamba Allah ni? Bagaimanalah? Dia akan menganalisa, dia akan mengkaji, dia akan cari solution ataupun penyelesaian. Okey, dia akan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan ini sentiasa ditegakkan dalam masyarakat. So kalau dia tengok ada something wrong tentang perkauman dan sebagainya, dia akan cuba mengelakkan perkara tersebut, cari jalan penyelesaian, mencari jalan untuk menyambung kembali silaturahim dan sebagainya. Okey. Jadi inilah yang cuba UiTM tekankan kepada para pelajar dia supaya para pelajar dia ada kesedaran tanggungjawab sosial ini. Teori tentang etika peradaban dah banyak. So bagaimana dia nak relatekan dengan tanggungjawab sosial ini. Jadi penting sebenarnya pendidikan etika dan peradaban ini, okey, sebab dia boleh mendukung tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat secara umum. Baik, kalau kita tengok tanggungjawab sosial ini secara luaran, okey, kesedaran seseorang, okey, tentang tanggungjawab sosial lah, okey, sama ada tindakan betul ataupun salah. Kalau dia kata, kalaulah betul tindakan itu, maka dia akan bekerjasama, dia akan menyokong dan sebagainya. Kalau sebaliknya, dia akan memperbetulkan. Okey, kalau berlaku pelanggaran, dia ada tindakan pelanggaran. Dia ada proses mengurus pelanggaran itu. Baik. So, dan ini semua dia kembali kepada takrifan autoriti tadilah. Baik. Yang mana perlu merujuk kepada peraturan bertulis dan sebagainya, ya. Baik. Dan kalau kita tengok iceberg tu kan, so dia ada satu lagi yang di bawahnya itu disebut sebagai hati dan etika profesional. So luaran ni kita tak boleh nak kenal pasti sebenarnya. Dan dalaman pun kita tak boleh kenal pasti. Cumanya dalaman ini memainkan peranan penting dalam proses mewujudkan tanggungjawab sosial sebenarnya. Okey, dia bergantung kepada hati. Okey, ikhlas dan sebagainya lah. Okey, dan kalau kita perhatikan dalam hadis Nabi ada menyebut tentang dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Bila baik, baiklah dia. Bila buruk, maka buruklah. Kan, keseluruhannya. Dan bila ditanya apakah dia, dia adalah al-qalbu. Dia adalah hati. So, hati kita ini, dia ada makanan dia. Okey? Iaitu ilmu sebagai makanan. So, Al-Quran sebagai makanan dia. Jadi, bagi seorang Muslim, itulah makanan bagi hati untuk membentuk hati tersebut agar menjadi baik. Dan bersedia untuk menjalankan tanggungjawab sosial ataupun mewujudkan refleksi secara tidak langsung. Okey? Sebab tu kalau kamu perhatikan orang yang beragama, bukan maksud ustaz, dia mesti ustaz, tak. Walaupun dia bukan ustaz, tapi dia beragama, dia menjaga agama dia. Solat dia, puasa dia, zakat dia, Quran dia, zikir-zikir daripada hadis Nabi SAW-nya, amalan mengikut sunnah dan sebagainya. Orang macam ni
dia punya tanggungjawab sosial itu dia agak menebal. Walaupun kadang-kadang tak nampak pun. Ya, tapi dia menyokong, okey, dan dia ada refleksi tersendiri yang mana telah wujud dalam diri dia sendiri. Jadi dia kembali kepada hati kita lah, pelajar-pelajar sekalian. So kalau kita ada sifat arrogant ataupun menyombong dan sebagainya, so benda-benda macam tu dia tidak akan mudah hadir. Kan? Na'udzubillah min zalik. Ya? Baik. So arah tanggungjawab sosial kita tengok. Setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya. Okey. Individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain. Okey, keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Baik, bila kita berbincang tentang isu ini, saya tak nak melahirkan satu pandangan relatif yang mana tidak ada satu keputusan bila nilai betul dan salah itu. Bila kita bahas tentang nilai betul dan salah ni, dia tidak ada satu keputusan. Tak ada satu sandaran. Kita tak nak begitu sebab Islam dia ada nilai sandaran terhadap nilai betul dan salah. Okey, dia bukan merujuk kepada pandangan individu ataupun masyarakat. So kalau kita berpegang kepada pandangan individu dan masyarakat, maknanya nilai betul dan salah itu boleh dipertikaikan. Okey, sebagai contoh macam ni lah. Saya bawa satu contoh tentang Robin Hood. Kalau kamu pernah tengok cerita Robin Hood. Robin Hood, semua masyarakat menyanjung dia. Sebab apa? Dia mencuri harta daripada orang kaya dan mengagihkan harta tersebut kepada orang-orang miskin. Kan? Dia sebagai hero dalam kalangan masyarakat miskin. Adakah perbuatan itu betul ataupun salah? So bagi individu yang mendapat kelebihan daripada perbuatan Robin Hood tadi, menyatakan bahawa itu satu tindakan yang betul lah, sebab kalau tidak, bila lagi orang kaya nak bagi duit ke kami? Kan? Hakikatnya dalam Islam tidak boleh. Kan? Islam menyebut matlamat tidak menghalalkan cara. Betul matlamat dia betul tak? Betul matlamat dia tu baik. Tapi cara dia betul ataupun tidak? Salah. Sebab dia mencuri. Curi haram. Kan? Dalam Quran jelas, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Baik. Jadi kita kena faham tentang perkara ini. So betul atau salah ini dalam Islam dia tidak bersifat relatif. Okey, kalau engkau kata salah, tu pandangan kau lah salah. Bagi aku betul. Tak. Kita mesti tengok agama kata apa, Islam kata apa. Jadi perkara ni penting dalam kefahaman kita sebagai seorang Muslim, supaya kita tidak mewujudkan satu bentuk ajaran dan kefahaman yang boleh menjejaskan nilai murni agama Islam itu sendiri. Baik. So, perkara-perkara ni kita kena faham dan jelas sebab kalau kita perhatikan ada sebahagian manusia yang dia ini pandangan peribadi saya dia beranggapan bahawa teori-teori tertentu tentang sifat manusia, contohnya manusia ada introvert, extrovert dan sebagainya. Jadi dia kata aku adalah introvert. So introvert ni aku tak boleh pergi jumpa manusia, aku memang duduk sorang-sorang, aku memang tak boleh. Pada pandangan saya, kalaulah betul sifat dan cirinya begitu, tapi dia tidak boleh menafikan tentang sunnah Nabi dalam meraihkan tetamu sebagai contoh. Tetamu datang, raikanlah. Kan? Janganlah duduk dalam bilik sorang-sorang. Kan? Dia tak boleh nak menafikan tentang menghargai bapa mentua, ibu mentua. Kan? Aku dah introvert, aku tak boleh nak pergi sembang-sembang dengan mak mentua. Dia tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan dalam kehidupan dia. Sebab dalam hadis, dalam athar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara menghormati orang lain, meraihkan, akan tahabu sebagai contoh, berilah hadiah agar wujud perasaan cinta dan kasih. Kan? Jadi kita bukanlah nak mewajibkan orang yang berpegang bahawa benda tu memang sifat dia dan dia tidak boleh berubah. Bukanlah nak menafikan perkara itu.
biasanya orang begini dia akan berpegang ataupun bertegas, kan? Aku tak boleh. Hakikatnya sunnah Nabi itu mengajar kita perkara-perkara tersebut atas tujuan apa? Untuk sosial lah, kan? Supaya kita tidak keseorangan, kita tidak orang kata kesepian, dan akhirnya boleh mendatangkan apa perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan dia kemurungan dan sebagainya, kan? Jadi cubalah ikut kadar kemampuan atas dasar mengikut sunnah Nabi SAW. Baik. Pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, tengok dimensi tanggungjawab sosial, kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dalam masyarakat. Baik. So bila dia tengok kezaliman, dia ada kesedaran dekat situ untuk melakukan transform, perubahan. Ini maksudnya hati dan perasaan dia sememangnya telah terdidik, dengan etika dan juga adab. Maknanya dia telah terrefleks, kan? Baik, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara atau peringkat dunia. Jadi penting etika dan peradaban ni dalam mendukung tanggungjawab sosial. Sebab tanpa etika dan peradaban, perasaan ini tidak akan wujud. Perasaan untuk melakukan perubahan, amal ma'ruf nahi munkar dalam Islam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bil-yad, kan? Siapa tengok perkara mungkar ni, maka dia hendaklah menahan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, kan? Baik. So sebenarnya apa yang kita bincang pada hari ini sebenarnya dalam konteks ataupun perspektif Islam sebenarnya telah pun dibahaskan secara detail. Cuma bila kita menyentuh tentang perkara ini, saya bawakan sekali sandaran yang mana Islam telah awal dahulu membincangkan tentang dimensi tanggungjawab sosial ini. Baik. So kalau kita perhatikan 12 nilai tindakan teras, the 12 core action values and the cornerstones that put action into those values. So 12 nilai tindakan teras dan asas yang meletakkan tindakan ke dalam nilai tersebut. Kalau kita tengok dia ada 12, so dia pecah kepada 2. Laying a solid foundation. So dia kena ada satu asas yang kukuh. Jadi the first 6 core action values and associated cornerstone develop inner strength of character. So 6 belah kiri ni dia adalah asas. So 6 belah kanan tu dia adalah taking effective action. So benda-benda ni penting untuk ada dalam diri kita, supaya bila berada dalam diri kita ke 12 nilai ini, maka dia akan menghasilkan satu perkara yang terbaik, kan? Authenticity, kan? Authenticity, courage, integrity, so semua benda-benda ni saya tak nak huraikan panjang lebar. Kamu boleh tengok nanti. Antaranya self mastery. Self mastery ni apa? Penguasaan diri. Penting untuk kita menguasai diri kita. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak boleh kawal diri dia. Ada orang tak boleh kawal diri dia, kan? So dia mudah terganggu oleh emosi dia. Dia dikawal oleh emosi diri dia. So hati dia tak boleh nak kawal diri dia, kan? So dia jadi panah barang, dia jadi macam-macam lah. So kalau kita tengok mengambil tindakan, taking effective action, tindakan yang berkesan ini, kan? So purpose, vision dan sebagainya, focus. So ini semua 12 perkara ni dia adalah orang kata nilai yang mana kita cuba koreksi diri kita. Adakah kita dalam diri kita wujud nilai-nilai ni? Kalau belum wujud, kita boleh masukkan, kita boleh laksanakan. Awareness sebagai contoh. Dia ada empathy, dia ada objectivity. So penting untuk perkara ini dalam mendukung tanggungjawab sosial sebenarnya. Jadi saya tak nak huraikan panjang lebar, dia agak detail dalam satu persatu ni. Aspiration, selflessness, balance. So selflessness ni apa? Dia tidak pentingkan diri, kan?
So dia sentiasa mementingkan diri orang lain. Kan? Ini antara sifat yang dapat memupuk tanggungjawab sosial sebenarnya. Baik. So leadership, okay, dia ada example, okay, dia ada, kalau kita tengok situ, reliability, kan, so kebolehpercayaan, okay. So benda-benda ni kita kena wujud dalam diri kita supaya bila orang percaya kat kita, so maka kita akan mudah untuk melakukan satu perkara dan menjemput orang lain untuk mengikuti kita. Okay, baik. So ni antara dalil Quran Karim. Okay. Quran sebut inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam self belief, self truth dan sebagainya ni, focus, clarity, concentration dan sebagainya ni, kita sebenarnya dia adalah pecahan daripada dua sifat ini, al-qawi, al-amin. Okay. Bila dia seseorang tu, kita nak bagi kerja kan, ataupun kita nak ambil pekerja ni, kita tengok dua benda ni. Ada ataupun tidak pada diri dia. Nanti mungkinlah kamu akan buka syarikat ke apa kan. So al-qawi, kuat. Okay, kompetensi, sunnatullah. Okay, peranan dia tahu. Itqan ni bersungguh-sungguh. Fikir ni dia sentiasa berfikir dan sebagainya. Okay, kuat je tak guna kalau tidak ada sifat-sifat al-amin. Kalau kita tengok al-qawi ni, kita boleh gambarkan dia sebagai sifat luaran. Al-amin, sifat dalaman. Okey, sifat luaran al-qawi, kuat. Kuat apa? Kuat dari sudut fizikal. Kuat dari sudut mental. Kan mental kita masuk kepada al-amin itulah, spiritual masuk kepada al-amin lah. Okey, kompetensi ni maksudnya dia punya pekerjaan dan sebagainya kompeten. Okey. So sunnatullah ni maksudnya dia ikut kadar kemampuan diri dia tanpa menafikan hak tubuh badan dia yang Allah Ta'ala ciptakan. Contohnya workaholic. Kita tak nak macam tu kan, workaholic kan. So kita nak smart kan, kerja dengan smart kan, itqan, okay, fikir. So dia sentiasa berfikir dan sebagainya, menggunakan akal fikiran dia dalam setiap tindakan dia. Bukanlah menggunakan emosi, okay, tanpa terlebih dahulu memikirkan, membuat analisa dan sebagainya. So kalau kita tengok al-amin, amanah, integriti, ini semua nampak tak sifat amanah duduk dalam, kan, integriti, syariatullah, okay, dia menjaga halal haram dan sebagainya. Dia menjaga akhlak dia, kelakuan dia, ihsan juga di dalam, kan, zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. So sifat hamba dan khalifah itu ada dalam diri individu muslim itu. Okey, kalau kita relatekan dengan slide yang sebelumnya, maka sebenarnya kandungan dalam slide ini dia terangkum dalam dua perkataan al-qawi dan al-amin itu. Baik Baik. Ini seperti mana Tun Mahdi pernah sebutkan menilaikan pimpinan. So ini juga kalau kita perhatikan dia ada dalaman dan luaran. Okay, yang belah kiri, kanan itu substantive rationality itu dia lebih pada sifat dalaman, manakala B itu formal rationality itu adalah bersifat luaran. Okay, kerajinan, kawalan diri, jangan ambil hak orang lain. So amanah, perasaan malu. Bila dia amanah, dia akan mendatangkan kerajinan. Betul tak? Kan? So samalah kalau pelajar-pelajar sekalian, dia bersifat amanah dalam menerima arahan. Buat assignment macam ni, panduan telah diberikan. Dia akan membuat dengan sepenuh hati. Dia akan rajin. Disebut itqan tadi tu. Okey. Dan dalam masa yang sama, dia akan ada perasaan malu. Kalau aku buat main-main ni, copy and paste, tak bersungguh-sungguh dan sebagainya, maka dia tak boleh kawal diri dia tu, maka dia tidak lengkaplah diri dia tu. Kan? Baik. So dia jujur. Okay, dia tak ambil orang lain. Ambil hak orang lain kan. So dia plagiarism dan sebagainya. So dia berani. So dia bertanya. Okay, dia buat juga. Dia sanggup berhadapan dengan cabaran-cabaran. Hasil daripada keberanian itu dia menghasilkan keteraturan sistem. Baik.
Seterusnya kalau kita tengok ini antara sifat-sifat respect, integrity, okey. Dan apa yang ada dalam ni, leadership, happiness dan sebagainya. Ini semua adalah sifat-sifat yang perlu ada dalam setiap individu. Yang mana bila beradanya sifat-sifat ini, maka dia akan menghasilkan tanggungjawab sosial. Dia akan mendukung tanggungjawab sosial itu. Ya? Baik, para pelajar yang saya hormati sekalian. So, kita tengok dengan IR hari ini, okay, Industrial Revolution 4.0, 5.0 dan sebagainya, sebenarnya dia punya, orang kata apa, etika dan peradaban tu banyak berlaku keterhakisan. Sebab dia tidak bertemu secara berhadapan, hanya menggunakan media sosial ataupun menggunakan platform secara online. Okay? Jadi perpindahan akhlak dan etik itu mungkin agak sukar berlaku disebabkan pelajar hanya nampak lecturer dia dalam bentuk begini saja. Okey, dia tidak bertemu bersemuka dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran di peringkat para pensyarah lah. Okey, jadi cara dia adalah dengan menyampaikan melalui lisan seperti mana yang saya sampaikan kepada kamu pada hari inilah ya. Baik. So, kalau kita perhatikan tentang konsep keadilan, macam mana cara faham adil itu. Kan kita tengok gambar yang sebelah kanan. Kan gambar yang sebelah kanan, gambar yang sebelah kiri dan sebagainya. Okey, so kalau kamu perhatikan gambar-gambar ni, sebenarnya saya teringin nak minta untuk kamu respon. Okey. So nanti mohonlah untuk kamu respon sikit dalam gambar ni. Apa gambaran-gambaran yang boleh kamu sharekan kepada saya bila kamu melihat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 keping gambar ni. Okey, so bolehlah kamu share nanti. So dalam keping gambar ni kalau kamu tengok saya punya mouse 1, 2, 3, 4, 5, 6 So kamu boleh explain nanti apa kaitan dengan perbincangan kita dalam kelas pada hari ini insya-Allah. Baik. So ini antara cabaran-cabaran lah. Ethnocentrism ni maksudnya masing-masing nak kata budaya masing-masing tu lebih baik. Kan? So kalau kita tengok ada kes apa warna kulit dan sebagainya, equality and diversity, okay, so kesamaan dan juga kepelbagaian. Ini antara isu-isu dan cabaran lah dalam proses kita nak membentuk tanggungjawab sosial. Okay, sebab sifat-sifat ini kalau ada maka tanggungjawab sosial tidak akan berjaya lah. Okay, jadi ini kalau kita perhatikan apa ni kehidupan, okey, kehidupan bermasyarakat, okey, sama ada pinggir bandar atau bandar, okey. Kalau kita tengok why do people love the suburb, kan? So why do people love the city? Okey, sebab ni dia adalah pinggir bandar, okey. So proximity ni dia adalah apa? Kedekatan, dekat dekat dengan neighbours, okey. So macam mana kehidupan city life, okey, suburban life, okey. So inilah orang kata apa, cabaran kita pada hari ini, okey, dalam membentuk tanggungjawab sosial. So ada sebahagian orang yang dia suka duduk di bandar-bandar ni sebab dia tak nak diganggu. Kan, ada sebahagian orang yang dia suka duduk di pinggir bandar sebab bukan dia suka diganggu, maksudnya hidup masyarakat tu. Kalau kamu duduk di pinggir bandar, dia ada pakatan dia, kan. Pakatan maksud saya kenduri dalam bentuk pakatan, kan, taman-taman dan sebagainya, ataupun kampung. Ada taman juga yang dia bawa style kampung, kan. Ada setengah orang yang tak suka begitu, kan, petang-petang pergi bertegur sapa, kan. Jadi kalau kita tengok yang dekat bandar-bandar ni, petang-petang balik kerja semua tutup pintu, kan. Tak tahu siapa jiran sebelah pun tak tahu, kan. Kan. Jadi ini cabaran-cabaran lah. Cuma walau bagaimanapun setiap situasi yang wujud itu adalah pro and cons. Cuma bagaimana kita nak berhadapan dengan perkara itu supaya perkara itu dia boleh orang kata
tidak meninggalkan agenda untuk mendukung tanggungjawab sosial ini. So nanti bila kamu dah berkeluarga, kamu dah berkahwin dan sebagainya, ingatlah apa yang Ustaz katakan ni, tak ada masalah kamu nak pilih rumah di bandar yang ada gated dan sebagainya, tapi bermasyarakatlah, supaya apa-apa berlaku nanti mungkinlah kita boleh ada kebersamaan. Okey, baik, kita tak tahu bila kesusahan yang mungkin menimpa kita, jadi kita perlu mewujudkan suasana masyarakat itu, kenal jiran tetangga dan sebagainya. Okey, saya boleh share lah dengan kamu cara untuk kita mewujudkan suasana kejiranan dan kemasyarakatan ni. Kamu dekatkan diri dengan surau dan masjid di tempat kamu tinggal. So pergi solat ketika maksudnya waktu solat di surau-surau, di masjid, kenallah orang-orang di situ. So biasanya bila orang biasa dengan surau dan masjid ni, maka orang akan tahu bahawa oh ini penduduk kat sini, oh dia ni sekian-sekian nama dan sebagainya. Jadi tujuan kita bukan kita untuk kepentingan diri, tidak, tapi untuk kita bermasyarakat. Okey, ada kematian pergi, ada kenduri orang ajak pergi, janganlah tak pergi kenduri jemputan dan sebagainya. Okey, jadi atas tujuan apa? Untuk kita bermasyarakat. Bila kita kenal, barulah kita boleh apply apa yang kita belajar ni. Tapi kalau kita tak kenal, kita nak apply macam mana? Kan? Kita tak boleh nak apply kan tentang tanggungjawab sosial, CSR dan sebagainya. Kita pun tak tahu, oh jiran sebelah baru meninggal, kita pun tak tahu. Tiba-tiba ramai orang. Kan? Jadi kita pun kunci pintu, kan? Adakah begitu caranya? Tidak sebenarnya. Baik. Jadi penting bukan saya nak jadikan kamu semua sebagai extrovert, bukan, kan? Tapi itu adalah hakul muslim al muslim, hak muslim kat atas muslim. Dia ada nak, kan? Antaranya bila saudara kita bersin, kita kena mengucapkan yarhamkallah. Okey, bila dia meninggal kena ikut dia bawa ke kubur. Kan? Jadi itu antaranya daripada 6 perkara tersebut, kan? Hak muslim kat atas muslim. Baiklah pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. So kita kena buat perubahan, okey, supaya wujud kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial ini, ya. Baik. So antaranya kan, bila dulu ada kes Sabah, kan, bila ada kes banjir, ada kes tsunami dan sebagainya, ada gempa bumi. Okey, so semua pakat memberi bantuan atas faktor apa? Kesedaran dalam tanggungjawab sosial sebenarnya. Banjir Manik Urai sebagai contoh. Okey, Pantai Timur dulu masa banjir besar 2014 ingat saya. Okey, kami pergi mencuci dan sebagainya. Atas tujuan apa? Atas tujuan kita merasai kesusahan itu yang terlalu teruk dihadapi oleh saudara se-Islam kita. Kalau dia bukan Islam sekalipun, kita pergi tolong, is okay, dan Islam memang menggalakkannya sekalipun. Baik. So tengok banjir Seri Muda di Shah Alam baru-baru ni kan. So banyak juga kan kesian ni, kejadian-kejadian yang baru berlaku kan. Baik. So tengok macam mana kan. So benda-benda ni semua dia, kalau kamu ingat ada seorang hamba Allah yang pergi naik Viva tu kan, akhirnya Allah rezekikan dia dengan Triton ke Mitsubishi kan. So dia buat tu ikhlas atas dasar tanggungjawab sosial sebenarnya, ya. Jadi kita kena tanamlah perkara tersebut. Baik. So kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial. Okey. So jadi ini sejagat dunia lah kan. Sekarang ni berlakunya pemanasan global. So kalaulah ramai masyarakat dunia ni sedar tentang kepentingan penjagaan alam sekitar dan sebagainya, maka tidaklah berlaku perubahan iklim. Dan juga perubahan iklim ni dia boleh jadi berlaku disebabkan natural ataupun memang alam itu sendiri. Jadi bagaimana cara masyarakat sejagat ini untuk berhadapan dengan dia. So tentang sumber makanan yang baru-baru ni diwar-warkan gitu, macam-macam lah krisis makanan dan sebagainya. So bagaimana kita nak berhadapan dengan isu-isu ini, dan benda-benda ni dia akan disedari bila kita cakna, kita ambil tahu. Tapi kalau kita tak ambil tahu, mana kita tidak akan tahu lah. Kan sama macam inflasi akan berlaku pada tahun hadapan. Sekarang ni pun dah berlaku dah pun. Kan? Kenaikan harga ayam, kenaikan harga minyak, kenaikan minyak ni memang naik belaka kan.
Jadi naik makanan tapi dia tak akan turun lah, kan. Jadi semua pakat naik, kan. Jadi macam mana dengan gaji-gaji para pekerja, kan. Jadi bayangkanlah, tanpa ada kesedaran tanggungjawab sosial, maka kita hanya menjaga periuk nasi kita sahajalah. Maka kita tidak akan memikirkan periuk nasi orang lain. Jiran kita tak ada duit dan sebagainya, kita pun tak ambil tahu. So itu adalah sikap yang salah dalam Islam, dan juga humanities, kemanusiaan pun salah. Okey, jadi kita tak nak wujudkan situasi begitu. Baik. So no to Islamophobia. Okey. So ini antara tanggungjawab sosial kamu perhatikan bila masyarakat lain dia tidak mengira agama, bangsa, dia orang teruk merasai kesusahan demi kesusahan. Jadi inilah yang kita cuba nak wujudkan di Yaman sebagai contoh. Kita tengok kesusahan bom di Palestin dan sebagainya. Jadi bila ada kesedaran itu, maka dia akan wujudlah semangat kesukarelawanan ataupun kesukarelawan. Okey. So alhamdulillah banyak juga pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan CSR ini, dan di UiTM sendiri pun membentuk cara fikir begitu. Okey, ini contoh-contoh lah yang saya boleh bawakan kepada para pelajar sekalian. So kita harapkan supaya adalah kesedaran ini berlaku, dan juga dia dapat orang kata membentuk cara fikir dan juga cara hidup kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okey, bertolong-menolonglah kamu dalam perkara kebajikan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara udwan, permusuhan. Dan dalam hadis Nabi pun sebut, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni dia bersama dengan orang yang menolong hamba-hamba dia yang lain. So sama-samalah kita cuba yang terbaik, insya-Allah. Okey. So sedikit tentang intisipasi kuliah. Etika moral akhlak adalah elemen magnet emosi dalaman manusia. Okey, dan dia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social siman, sehingga terbina hubungan antara manusia lah. Jadi semua ni kalau tidak ada, maka dia tidak akan berjaya lah mewujudkan tanggungjawab sosial itu. Okey. So dia perlu dikaji bukan pada individu tapi juga pada semua peringkat lah, mikro, makro. Okey. Baik. So sedikit kita tengok seorang saintis bukan saja mahir dalam fakta saintifik bidangnya, tapi sedar bahawa sains dan dunia ilmu wujud dalam kerangka masyarakat. Maka setiap kerja saintifik pada dasarnya mematlamatkan untuk mempromosi dan menjaga kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat. Baik. So itu sahaja pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton, dan mohon untuk menjawab soalan-soalan yang telah disertakan. Semoga dimudahkan urusan, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih